Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita ini untuk kitanya berhadapan dengan setiap ujian pada setiap kali mana kita bangun daripada tidur ataupun setiap kali mana kita melalui perjalanan hidup kita ini. Kita akan mengharungi berbagai-bagai ujian dalam kehidupan kita. Ujian-ujian ini yang berlaku dalam hidup kita ini, perlulah kita menjadi orang yang tabah dan orang yang kuat dalam hidup kita mengharungi setiap ujian-ujian ini. Kerana tidak ada orang yang hidup di atas muka bumi ini tidak ada ujian. Dan Allah jadikan semua di kalangan kita ada ujian-ujian yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Sebagai seorang mukmin, demikianlah. Dalam hidup kita akan berhadapan dengan ujian-ujian sepanjang masa pada diri kita ni. Dalam hidup kita ni, ujian-ujian ini kita dah sebut. Bila kita berhadapan dengan ujian, maka itu tanda kita sedang disayangi di sisi Allah. Ataupun kita sedang diangkat darjat di sisi Allah, ataupun kita semakin dekat dengan Allah. Allah jadikan kita ni ujian dengan tujuan bila dijadikan ujian pada diri kita ini, kita menjadi semakin kuat dan tabah dalam kehidupan kita. Inilah sebagai sifat orang mukmin. Lalu Islam, tatkala mana kita melalui ujian, Islam mengajar pada kita untuk kita bertahan dan bertabah. Macam mana kita nak bertahan dan bertabah? Dengan kita baca yang disebut dengan kitanya sentiasa berzikir, sentiasa pada diri kita ni dekat dengan Allah. Ni dengan cara demikian kita ni akan dapat kekuatan dalam hidup kita. Hari ni para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita akan sambung lagi beberapa zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita mengharungi ujian, bila kita berhadapan dengan kehidupan kita ini, kena ada zikir-zikir pada diri kita dengan tujuan bila kita berzikir kita akan jadi kuat. Bila kita berzikir menyebabkan kita ni sentiasa dekat dengan Allah. Ni di antara perkara dalam hidup kita yang mesti kita lakukan. Hari ni kita sambung lagi. Dalam kitab Ibn Sunni daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami dalam satu pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hantar sahabat-sahabat untuk dalam peperangan. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia hantar sahabat tu untuk menjadi ekstremis, menjadi pengganas, tidak. Tetapi Islam ni mesti disebarkan. Salah satu cara penyebaran Islamnya ialah melalui peperangan. Kita kena ingat benda yang demikian. Melalui perang. Sebab tu kalau kita dapati negara-negara ini, kebanyakan bagaimana musuh sendiri pun, bila dia nak menguasai satu negara melalui peperangan. Melalui apa dia? Melalui demokrasi yang digunakan dalam tempoh kita hari ini. Walaupun tidak boleh dipercayai. Tetapi ini satu cara untuk nak menguasai, dia panggil. Untuk kita dapat penguasaan. Penguasaan Islam ni dia nak suruh kita, Islam mesti berkuasa. Bukan Islam dikuasai. Dia tak boleh Islam dikuasai. Tetapi Islam mesti mempunyai kuasa. Bila Islam punya kuasa, barulah kita boleh sampai kepada orang bawahan. Ini yang berlaku. Kita boleh tengok negara-negara begitulah. Yang terkini, hari ini kita dengar peristiwa yang berlaku di Afghanistan. Misal contohnya, Taliban kembali menguasai di bumi Afghanistan. Taliban masuk dalam lebih pada 20 tahun. Taliban sebelum daripada ini, Taliban dianggap pengganas, dianggap macam-macam gaya lah.
yang digambarkan oleh Amerika. Kemarin kita dengar cerita Taliban masuk di Kandahar, masuk balik di Jalalabad, kemudian terus masuk di Kabul. Masuk dalam Kabul sampai peringkat Presiden negara Afghanistan itu melarikan diri. Diplomat Amerika pun diambil dengan helikopter yang berlaku di Afghanistan, misal contohnya. Semua ni kemudian berjaya ditawan istana presiden, kemudian dalam keadaan tidak ada pertumpahan darah. Semua ni bergerak ni contoh negara kita hari ni sedang sibuk nak keabsahan terhadap Perdana Menteri. Ini negara kita sibuk dalam nak menentukan Perdana Menteri ini masih lagi layak ke tak layak, ataupun berlaku di negara kita ni siapa yang selayaknya jadi Perdana Menteri. Ni semua ni dipanggil penguasaan, untuk menguasai. Bukan zaman kita je. Zaman sebelum daripada ni dah begitu dah dalam hidup ni. Walaupun berlaku pandemik, walaupun berlaku dalam krisis ekonomi, krisis macam-macam gaya krisis yang ada dalam dunia ini, tapi orang yang penguasaan ini perlu dalam hidup. Maknanya siapa yang berkuasa itu penting di kalangan mereka. Kita tak boleh nafikan perkara demikian. Maknanya masing-masing sebut kuasa tetap berkuasa. Dan Islam dia nak ajar pada yang disebut dengan pengikut agama Islam ini, supaya kita hidup mesti dalam keadaan kita menguasai, bukan kita dikuasai. Ini keadaan yang perlu kita faham pada diri kita. Dunia kita ni, selagi mana kita hidup atas dunia ni, kita akan melalui keadaan yang demikian. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hantar pasukan untuk berperang, membuka kota-kota, bagi tahu tentang Islam, sebarkan tentang Islam, bagi tahu tentang Islam pada seluruh penduduk, seluruh yang disebut dengan umat di atas muka bumi ini tentang Islam. Yang menyebabkan di waktu itu, bila Rasulullah hantar pasukan ini, jangan kita ingat bahawa Rasulullah ni penggerak kepada pengganas. Tidak. Rasulullah ni sebagai seorang yang disebut ekstremis. Tidak. Jangan kita faham demikian. Rasulullah dihantar dengan tujuan nak suruh sebarkan Islam, bagi tahu tentang Islam, biar orang boleh terima Islam. Orang nak terima Islam ni berbagai-bagai cara. Ada yang terima Islam dengan cara mudah. Ada orang yang terima Islam dengan cara kasar. Kita kena pukul dia, kita kena yang sebut rotan dia. Kadang-kadang yang ni baru mereka boleh terima Islam. Kadang-kadang ada yang tak faham juga. Yang tak faham juga dengan yang disebut dengan cara rotan, pukul, tak faham juga. Lalu berlakunya perang. Perang ni lah yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak sebutnya dalam hidup kita ni. Lalu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar pasukan perang, berlakulah ujian kepada yang disebut dengan penduduk kawasan itu. Akan berlaku ujian. Kita ni tak boleh lari daripada ujian. Ujian yang pergi perang tu pun melalui ujian, yang diperangi itu pun melalui ujian. Semua kita melalui ujian dalam proses ini. Macam kita tengok di Afghanistan yang terbaru ni lah. Penduduk melarikan diri, ambil kain, baju, membawa semua barang-barang. Semua ni dipanggil ujian, menjadi refugee. Jadi yang disebut dengan pendatang-pendatang. Kemudian lari ke negara-negara tertentu. Semua ni dipanggil proses ujian dalam hidup. Dalam hidup kita ni akan berlaku keadaan demikian. Kita ni pun sama juga. Kita ni pun bila Perdana Menteri ni dalam keadaan yang tak tentu hala. Sama ada absah tak absah Perdana Menteri yang ada, ataupun dia perlu tak jawatan ke tidak, dan sebagainya. Bila berlaku demikian, menyebabkan dalam suasana kita sekarang ini, yang menyebabkan yang terkesan siapa? Rakyat-rakyat terkesan. Kemudian pada mereka pun terkesan juga, bukan rakyat je. Pada pemimpin-pemimpin pun terkesan juga. Kerana apa dia? Kerana peristiwa yang berlaku ini menjadikan ujian dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Ujian pada kita. Dalam pandemik macam ni pun, kita pun melalui ujian. Kemudian berlaku kematian, ujian dalam hidup kita. Semua ni ujian. Lalu Rasulullah bila dihantar kami dalam satu pasukan dan memerintahkan kami supaya membaca ayat ini. Rasulullah suruh baca ayat ni pagi dan juga petang. Bila berhadapan dengan ujian,
baca ayat ni. Nak suruh bagi kemenangan. Bila berlaku ujian, kita mesti menang. Macam mana kita nak menang? Baca ayat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baca ayat apa dia? Doa, ayat yang dibaca pagi dan juga petang. Ni kalau boleh kita sebut pada Perdana Menteri ke, kita boleh sebut kepada menteri-menteri kabinet ke dan sebagainya, masa-masa begini baca ayat ni. Ayat yang sedang diajar oleh Rasulullah berhadapan dengan suasana yang getir sebegini. Ayat apa dia kena baca? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Baca ayat ni. Adakah kamu menyangka sesungguhnya kami menciptakan kamu sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu semua tidak akan kembali pada kami. Kamu ingat ke demikian ke pada diri kamu bila kamu hidup di atas dunia ini? Baca je ayat ni. Berapa kali? Tak terpulang. Rasulullah tak sebut berapa kali. Yang pentingnya baca. Pagi baca, petang baca. Rasulullah sebut demikian. Lalu bila sahabat-sahabat ni baca, Muhammad bin Ibrahim ni, dia cerita, bila Rasulullah ajar kami baca doa ni. Doa apa? Bukan doa juga, tapi wirid yang kena ulang. Ni dia panggil kita ulang dan kita ulang ayat ni. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Di mana kita baca ayat ni, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kita ulang dan kita ulang bacaan yang diajar oleh Rasulullah. Ataupun para hadirin berhadapan ujian kekeluargaan, kalian baca juga doa, baca juga ayat ni, ayat Quran ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ulang. Rasulullah sebut baca dan baca. Pagi baca, petang baca. Pagi baca, petang baca. Lalu Muhammad bin Ibrahim ni, dia cerita, maka kami pun membacanya. Sehingga kami mendapat kejayaan, mendapat harta rampasan perang dan pulang dengan selamat pada diri kami. Allahu Akbar. Ni nak sebutnya, keyakinan kita dengan ayat Al-Quran Karim yang diajar oleh Rasulullah untuk kita baca. Akhirnya mendapat apa dia? Mendapat kejayaan. Jaya apa dia? Dalam perang tu kami selamat. Dia tak sebutlah selamat tu selamat apa dia. Ada yang terluka, tentu dah dalam perang ni ada yang terluka. Yang lebih utamanya, nyawa kami tak melayang. Kemudian dalam masa yang sama juga, kami dapat harta rampasan perang yang banyak. Maknanya hasil daripada bacaan yang ni, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Saya nak sebut pada orang yang nak pergi temu duga pun sama juga. Siapa-siapa yang nak berhadapan dengan temu duga, orang nak berhadapan dengan ujian tertentu, baca ayat ni tiap pagi dan petang. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Baca je yang kalimah demikian. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Kita boleh ulang dan kita ulang. Baca. Bila kita baca dengan penuh yakin dan penuh dengan ketakwaan diri kepada Allah, insya-Allah Allah akan kurniakan kejayaan. Dalam temu duga pun kita berjaya. Dan orang nak pergi ke mahkamah sama juga. Siapa yang nak pergi ke mahkamah, dalam urusan mahkamah dia tahu dah ada urusan mahkamah yang dia perlu lakukan. Mulai daripada dia dapat maklumat tu, dia sentiasa baca afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Siapa sahaja yang berhadapan dengan ujian dalam hidup dia, baca kalimah ini. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat baca. Bila dibaca saja, sahabat ni kata, kami berjaya. Kami berjaya. Perang ni pun kami berjaya. Kemudian dalam peperangan ni pun kami berjaya. Kemudian dalam masa yang sama juga, kami ni dapat pula yang disebut dengan keselamatan. Harta rampasan perang pun dapat. Kemudian keselamatan pun dapat pada diri kami. Kesan daripada mana? Kesan daripada bacaan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa yang ajar pada kita ni? Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang ajar. Kalau kita nak pergi ke mana pun dalam hidup kita melalui ujian dalam hidup kita nak bergerak saja. Ni misal contohnya, kadang-kadang kita nak bergerak di saat mana virus
yang sedang banyak sekarang ni. Virus Delta, Beta, macam-macam ta yang ada ni. Ni nak sebut je, virus yang ada ni, yang di kalangan kita ni, lalu kita baca apa dia? Baca ayat ni. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ni ayat yang diajar oleh Rasulullah sendiri baca. Dan mudah-mudahan Allah bagi kejayaan dalam urusan-urusan kita lah. Selain daripada baca wirid Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ni pun doa yang diajar oleh Rasulullah juga untuk kita buat. Ada lagi doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni pun sama juga. Kalimah yang bila pagi-pagi petang-petang je kita baca dan kita buat amalan dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah bagi kejayaan dalam kita mengharungi setiap ujian yang sukar dalam kehidupan kita setiap masa dan setiap ketika pada diri kita. Tengok jalan Islam. Islam dia bagi penyelesaian. Walaupun barang tu tak selesai, kamu dah boleh selesai. Cara Islam dia ajar demikian. Walaupun yang disebut dengan apa dia? Yang disebut dengan urusan kita tak selesai lagi. Tapi kita dengan Allah dah selesai dah. Kita dah mula dah tahu dah apa dia kejayaan di sebalik yang disebut dengan bacaan-bacaan yang kita baca ni. Dalam kitab itu juga kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada kitab Ibn Sunni. Dia menyebut bahawa Rasulullah pernah baca doa dengan doa ini pada pagi dan juga petang hari. Doa apa dia Rasulullah baca? Ini di antara doa yang Rasulullah baca bila berhadapan dengan setiap ujian dalam hidup. Apa dia Rasulullah baca? Rasulullah buat pelindung awal. Dia panggil dalam hidup ni. Senang je. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair. Ya Allah, saya pohon pada kamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair. Ya Allah, saya pohon pada kamu dengan pada diri kamu, berilah kepada kami satu kejayaan yang mendadak. Kejayaan yang kita tak terjangka, tak terfikir. Katakanlah, na'udzubillah nak sebutnya, kita ni kena keadaan yang ketakutan mendadak. Kita tak nak yang tu. Tapi kita nak biar Allah bagi pada kita ni faj'atul khair. Faj'atul khair ni maknanya satu benda yang, satu perkara yang mengejut dalam hidup kita, benda yang baik. Tiba-tiba orang datang bagi tahu, Tuan dilantik menjadi Perdana Menteri. Nampak ramai sangat nak jadi Perdana Menteri, Tuan dilantik menjadi Perdana Menteri. Misal contohnya, faj'atul khair. Mudah-mudahan demikian. Ataupun orang datang bagi tahu, kamu nak kahwin tak dengan anak saya? Betulannya kita ni lama dah cari jodoh. Misal contohnya, nak kepada jodoh, tak dapat jodoh. Tiba-tiba datang cerita tentang mengenai jodoh dalam hidup. Faj'atul khair, benda yang baik. Ataupun isteri kita bagi tahu, abang, saya dah 3 bulan dah tak datang, dah kotor, misal contohnya. Habis tu, apa benda ni? Ni tanda saya mengandung kot. Alhamdulillah, kita dengar. Ini maknanya faj'atul khair. Ya Allah, saya pohon pada kamu, ya Allah. Saya pohon pada kamu. Allahumma inni as'aluka faj'atul khair. Ya Allah, saya pohon pada kamu supaya diberi pada saya satu berita yang mengembirakan saya dalam keadaan yang saya tak sangka-sangka dapat benda demikian. Faj'atul khair. Ialah tak sangka jadi Perdana Menteri. Siapa nak sangka? Orang lain berebut, tengok-tengok orang ni jadi Perdana Menteri. Faj'atul khair dia panggil. Allahumma inni as'aluka faj'atul khair. Ya Allah, saya pohon pada kamu min faj'atul khair, daripada berita-berita yang mengembirakan datang pada saya. Satu, Rasulullah ajar pagi-pagi baca doa ni. Allahumma inni as'aluka faj'atul khair. Allahumma inni as'aluka min faj'atul khair. Kemudian wa a'udzubika min faj'atul syarr. Ya Allah, saya pohon pada kamu, lindungilah saya. Wa a'udzubika, lindungilah saya min faj'atul syarr, daripada berita-berita yang mengejut yang saya tak nak dengar. Itu cara dalam hidup kita lakukan demikian pada diri kita. Allahumma inni as'aluka min faj'atul khair wa a'udzubika
min faj'atus syarr. Ya Allah, lindungilah saya daripada yang disebut dengan berita-berita yang mengejutkan saya. Berita buruk yang mengejutkan saya. Tak nak, ya Allah. Mintalah supaya Allah jadikan pada saya ni satu berita-berita yang baik je yang datang dalam hidup saya. Manakala yang disebut dengan benda-benda yang buruk tu, saya tak nak, ya Allah. Saya tak nak dengarlah berita. Lindungilah saya daripada berita-berita yang menakutkan dan menggerunkan. Ialah faj'atus syarr ni, kadang-kadang kita tengok berkelahi nak berebut Perdana Menteri ni, nak duduk di kerusi Perdana Menteri ni, tiba-tiba mendadak lagi naik berita COVID semakin mendadak naik. Kerana apa dia? Kerana yang disebut dengan buruknya keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Ni doa lah, doa. Pagi je baca doa ni. Allahumma inni as'aluka min faj'atul khair wa a'udzubika min faj'atus syarr. Ya Allah, jadikanlah pada saya pohon pada kamu segala kebaikan dan berita-berita yang mengembirakan dalam hidup. Manakala berita yang menakutkan, mengerikan, dan minta jauhlah, ya Allah. Lindungilah saya daripada keadaan yang demikian. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu juga kami juga meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu yang dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah. Dia bersabda pada Fatimah, ya ma yamna'uka an tusam'i ma usiki bihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada Fatimah anak perempuan Rasulullah, apa yang menghalang kamu mendengar aku nak wasiat pada kamu, wahai Fatimah? Rasulullah tanya Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih. Benar apa yang kamu tak nak dengar daripada aku nak nasihat pada kamu, nak wasiat pada kamu? Takulin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu ucapkanlah pada waktu mana idza asbahti wa idza amsayti, ya hayyu ya qayyum bika astaghis fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tiap-tiap pagi wahai Fatimah, kamu sebut yang ni. Pagi-pagi je, pagi dan juga petang, kamu sebut apa dia? Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bika astaghis, wahai Tuhan yang hidup dan tak mati-mati, dengan dia berdiri tegak kekuasaannya. Bika astaghis, kepada kamu aku pohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, dan tolonglah perbaiki setiap urusan aku semua sekali. Wala takilni ila nafsi tarfat aini, dan kamu dan perbaikilah urusan hidup seluruhnya, dan jangan kamu kuasakan pada diriku walaupun sekelip mata sekalipun. Walau sekelip mata sekalipun, kamu janganlah, ya Allah, terpaling daripada aku, untuk kamu sentiasa memberi rahmat untuk diriku. Allahu akbar. Ini doa yang indahlah. Ya hayyu ya qayyum bika astaghis wala ya aslih fa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan kamu paling daripada aku walaupun sekelip mata. Sekejap je kamu, biarlah kamu sentiasa pandang pada aku dengan pandangan rahmat kamu berterusan untuk aku, ya Allah. Itu cara demikian. Dalam kitab itu juga kami meriwayatkan dengan sanad yang dhaif daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada setengah orang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ditimpa dengan ujian. Ada orang datang berjumpa dengan Rasulullah, mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni kena ujian, banyaknya ujian. Ya Rasulullah, dia sebut demikian. Rasulullah pun mula sebut pada dia, qul iza asbahta. Sebut kalau pagi-pagi je baca kalimah ni. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Rasulullah ajar, pagi-pagi je kamu baca macam ni je. Kalau payah-payah yang lain, Bismillah ala nafsi, dengan nama Allah untuk diri aku, atas diri aku, wa ahli, di atas keluarga aku,
wa mali, di atas harta bendaku. Lalu Rasulullah kata, pasti tidak akan ada satu pun milik kamu yang akan hilang. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Kalaulah kamu dalam hidup kamu tak akan berkurang, rezeki-rezeki kamu akan kekal. Begitu. Maknanya dalam hidup kamu akan dapat, sentiasa dapat melalui ujian-ujian dalam hidup kamu. Ini satu cara yang kita diajar supaya lakukan. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Dengan nama Allah yang menguasai diriku, keluargaku dan harta bendaku. Rasulullah kata, siapa yang baca kalimah ini tiap-tiap pagi, baca je, nescaya tak akan hilang barang-barang dalam rumah dia. Tak akan hilang harta dia. Tak akan dirampas harta dia. Tak akan dicuri barang dia. Segala benda dalam hidup dia selamat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri dia kebaikan-kebaikan yang berterusan dalam hidup dia. Senang je kan? Pagi je baca doa-doa macam ni pada diri kita. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. 3 benda ni. Bismillah ala nafsi. Kemudian kita baca bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Tu je kita sebut. Tiap-tiap paginya baca kalimah-kalimah macam ni. Nescaya barang dalam rumah tak akan hilang. Harta kita pun tak berkurang. Kemudian keluarga kita pun selamat. Kesan daripada mana? Kesan daripada doa yang dibaca, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita semua. Dalam Sunan Ibn Majah dan kitab Ibn Sunni, Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, pada waktu mana pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca doa ni. Pagi je untuk mengharungi ujian dalam hidup kita ni kan. Ujian-ujian yang banyak dalam hidup kita. Rasulullah baca doa ni. Doa apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ni pun satu juga kalimah yang cantik sangat. Mudah je kita sebut. Pagi-pagi je Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, tolonglah kamu anugerahkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Macam pagi ni kan, alhamdulillah kita duduk dalam majlis ilmu macam ni. Pagi-pagi lagi kita duduk, kita dengar kuliah. Ilman nafi'ah. Ilmu hari ni bermanfaat sangat. Macam mana bermanfaat? Kita ni kan banyak ujian. Dalam hidup kita ni tak sunyi daripada ujian. Ada je ujian-ujian yang datang. Lalu ujian yang kita nak lalui ni dengan macam mana? Bagilah ilmu ya Allah. Dengan ada ilmu pada diri aku, jadi aku boleh mengharungi ujian-ujian dalam hidup aku ni. Kita baca doa-doa macam ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kemudian wa rizqan tayyiba, dan rezeki-rezeki yang baik ya Allah. Rezeki-rezeki yang tayyib. Kamu nak bagi pada aku rezeki yang baik-baik dalam hidup. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisi kamu ya Allah. Kamu menerima amalan-amalan yang aku buat apa saja, sehingga aku tidur kamu terima, aku cakap kamu terima, aku senyap kamu terima. Segala benda yang kita buat dalam hidup kita ni, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah doa-doa macam ni supaya kita jadi kuat mengharungi setiap ujian. Ujian-ujian yang kita lalui ni banyak dalam hidup. Lalu bila kita baca doa-doa macam ni menyebabkan kita ni jadi hidup kita ni, ya Allah, banyaknya kebaikan yang kamu bagi pada aku. Kesan daripada mana? Kesan daripada kita baca doa-doa dan zikir-zikir yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk sampai pada diri kita, dan kita buat amalan-amalan yang sebegini. Ini amalan yang baik dalam hidup. Dalam kitab Ibn Sunni lagi, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lagi doa yang diajar oleh Rasulullah supaya kita baca. Tuan-tuan catat ke tak catat ni? Tuan-tuan catatlah. Tulis balik doa ni. Doa-doa yang saya baca tadi, tuan-tuan tulis. Setakat mana kita boleh, kita tulis. Sahabat-sahabat yang boleh search dalam internet doa-doa yang saya baca tadi, tuan-tuan tolong post balik dekat di ruangan komen yang ada ni. Ruangan komen kat bawah tu, tuan-tuan tulis balik, catat balik yang, ataupun tuan-tuan tulis balik benda-benda yang baik ini, kemudian diambil oleh sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah.
Mudah-mudahan dengan catatan kita itu menjadi saksi di atas ilmu yang kita belajar ini. Tuan-tuan catat dengan tarikh, dengan masa, kemudian dengan keadaan yang kita buat ini. Semua ni nanti bila kita tiada nanti, anak cucu kita tengok balik catatan kita. Bila dia tengok catatan kita ni, dia kata, mak aku, nenek aku dahulu, datuk aku dahulu belajar rupa-rupanya. Dia belajar dengan siapa ni? Dia pun tengok balik lah. Oh, dia belajar dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Dia belajar dengan orang ni, dia belajar dengan orang ni. Semua ni pahala-pahala untuk diri kita. Bila kita tiada nanti, dia baca balik, dapat pahala pada diri kita. Ni biar ilmu ni tersebar di kalangan kita semua. Sahabat-sahabat yang tak sempat nak catat tu, masing-masing ambil yang disebut dengan apa dia, daripada internet ke, daripada mana ke, cek. Kemudian lepas mana tu, post balik di ruangan komen. Bila post di ruangan komen, sahabat-sahabat yang lain ambil balik, catat balik setiap doa-doa yang kita baca tadi. Dia dalam keadaan demikian, kita dapat pahala mengembangkan lagi ilmu, kembangkan lagi ilmu pada diri kita. Baca lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, saya pohon pada kamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan tayyibah, dan juga rezeki yang baik. Dalam hidup ni rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima di sisi kamu ya Allah. Tu di antara kalimah yang kita boleh baca pagi-pagi lagi, kita baca kalimah-kalimah sebegini yang menyebabkan di waktu ini pahala tu berterusan dan berterusan di kalangan kita. Kemudian dalam kitab Ibn Sunni, Ibn Abbas berkata, Rasulullah bersabda, man qala idza asbaha, siapa-siapa yang dia sebut pagi-pagi dia sebut apa dia? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitruka fid dunya wal akhirah 3 marrat. Idza asbaha wa idza amsa kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yutimma alayhi ni'mahu. Allahu akbar. Rasulullah kata, siapa-siapa yang pagi-pagi lagi mulut dia baca kalimah ini. Kalimah apa dia? Allahumma inni asbahtu minka. Ya Allah, sesungguhnya pagi ini aku hidup dengan kenikmatan kamu. Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin, dalam menikmati segala nikmat-nikmat yang kamu bagi. Wa afiyatin, dan keselamatan daripada anugerah kamu. Wa sitrin, dan juga segala penutup badan aku, pakaian aku yang aku miliki ini. Fa atimma ni'mataka alayya, maka sempurnakanlah segala nikmat-nikmat itu pada aku ya Allah. Wa afiyataka, dan juga kesihatan itu, biar aku ni tak kena COVID. Aku ni sentiasa sembuh daripada penyakit kencing manis ke, darah tinggi ke, segala benda yang penyakit yang aku alami ini, akunya fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka. Kesihatan itu sembuh daripada yang kamu kurnia pada aku ni. Wasitraka fid dunya wal akhirah, dan pakaian yang kamu bagi ni untuk dunia dan akhirat aku dapat ya Allah. Dia sebut berapa kali? 3 kali je Rasulullah sebut. Pagi-pagi sebut kalimah ini 3 kali. Bila dia sebut 3 kali, maka sama ada pagi ke petang, kan haqqan 'ala Allah ta'ala ayyutimma alaihi ni'matahu, menjadi wajib bagi Allah menyempurnakan 3 perkara yang dibaca doa yang disebut pada diri dia waktu mana dia sebut kalimah demikian. Ni nak sebutnya Allah sempurnakan apa dia? Yang disebut dengan nikmat untuk dia. Nikmat yang patut dia dapat, memang dia dapat nikmat dia. Hari ni nikmat dia patut jadi Perdana Menteri. Itu memang dia dapat jadi Perdana Menteri. Senang ceritanya. Nikmat dia kena turun, yang disebut dengan kena turun daripada kedudukan yang atas, kemudian menjadi kedudukan yang semakin teratas. Nikmat dia Allah jadikan pada diri dia. Allah akan bagi pada dia. Haqqan, wajib bagi Allah bagi pada dia. Rasulullah sebut, kamu baca je doa ni, kamu baca je wirid ni. Pagi-pagi kamu sebut 3 kali, petang 3 kali. Wa kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yutimma alaihi
dan wajib Allah akan sempurnakan nikmat untuk dia. Maknanya kalau orang nak buat khianat pada dia, tak berjaya. Orang tu tak berjaya nak buat khianat pada diri dia. Ataupun yang pada diri dia, kesihatan dia tu semakin dipulihkan oleh Allah. Semakin disihatkan dalam hidup dia. Demikian juga pakaian, makan, minum dia sempurna dalam hidup dia ini sendiri. Kesan daripada mana? Wirid dan doa yang dibaca ini sendiri. Ini kalimah-kalimah yang baik untuk kita lakukan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan ini bertambah dalam hidup kita dan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang saleh dalam kehidupan ini sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi pada diri kita ni keafiatan dan sentiasa hidup dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan yang bertambah. Jadi terima kasih sekali lagi di atas peluang pada pagi yang baik ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita pahala-pahala yang berterusan dalam hidup kita, dan Allah selamatkan kita daripada segala ujian-ujian yang mendatangi yang berat dalam hidup kita, kesan daripada yang kita baca beberapa doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menaja siri kuliah ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.